Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Intai Jaga Channel. Okey, nama aku dan kisah benar malam ni adalah gabungan dua kisah pendek yang aku akan ceritakan kepada korang. Tajuk dia, nanti aku tulis kat situ, korang boleh tengok tajuk dia apa. Okey, sebelum tu, auzubillahi samil-alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kisah pertama ni tajuk dia Lompat. Okey, kisah ni terjadi dekat saudara-saudara sepupu, dua pupu bapa saudara aku. Lebih kurang macam tu lah. Kisah ni aku dapat time pergi kenduri dan diorang pun borak-borak dan aku pun dapat dan aku masukkan dalam konten ni. Okay. Kisah ni pendek je. Like kita namakan dia Man dalam cerita ni. Lelaki yang terjadi ni. Okey, si Man ni time tu dia dekat sekolah MRSM. Time tu dia sekolah dekat salah sebuah sekolah terkenal yang pandai time tu. Yang kalau sekarang pun orang tahu itu adalah MRSM yang nombor 1, budak paling pandai yang pernah wujud dekat dalam Malaysia ni. Memang terkenal lah sekolah tu dengan budak-budak dia yang pandai kan. Okey, dan dia alhamdulillah dapat masuk situ. Okey, long story short, dipendekkan cerita, time tu malam. Okey, dekat asrama, di asrama MRSM ni asrama. MRSM asrama kan, apa benda lah. Okey, lepas tu diorang tengah lepak sama-sama tau dekat dalam satu bilik ni. Tengah lepak-lepak, lelaki kan dekat dorm lah, lepak sama-sama dalam satu bilik ni. Dan tiba-tiba ada seekor kucing yang melompat daripada arah tingkap masuk ke dalam. Kucing hitam, seekor kucing berbulu hitam. Dan diorang pun okey lah, tak kisah apa-apa lah, kucing ikut kan. So diorang pun samalah berbudak cerita, huha-huha bla bla bla, apa yang seronok sangat tak tahulah. Dan time diorang tengah cerita-cerita tu, tiba-tiba salah seorang kawan diorang tu bangun dan dia pun lari. Tu, jom keluar. Lepas tu diorang macam, kenapa? Kucing tu ada lagi tau dekat situ, dia pusing-pusing, gesek-gesek kaki diorang macam tu lah. Dan si kawan ni pun terus jom keluar macam tu kan. So macam kenapa macam tu Pal, terberak ke macam tu kan. Lepas tu dia cakap, tak ada, jom keluar, jomlah keluar, ikut aku jap macam tu kan. Semua kan. So dia cakap, ya, jom dah masuk. Jomlah. Lepas tu semua pun keluar. Sebab member diorang tu tiba-tiba macam pelik tau. Dia keluar lah. Waktu dah keluar tu, lepas tu tanya, apa hal kau ni tiba-tiba ajak keluar kan. Lepas tu dia cakap, tak, sekarang ni kita dekat tingkat berapa? Cuba kau fikir. Tingkat 2. Kenapa? Macam mana kucing tu boleh melompat daripada tingkap yang tak ada balkoni pun, daripada tingkat 2? Lepas tu diorang macam diorang baru terfikir tau benda tu sebenarnya. Dan diorang masuk bilik time tu, kucing tu dah tak ada. Pada tadi kucing tu, diorang keluar tak jauh pun daripada bilik diorang, dekat depan tu je, tapi diorang tak nampak kucing tu keluar. Tiba-tiba bila diorang dah sedar benda tu, diorang masuk balik bilik tu sebab ramai kan. So tak ada takut sangat. Diorang masuk bilik tu, kucing tu dah tak ada. Dan diorang tengok luar, tengok tingkap kan, tengok macam tu. Memang tak ada ruang untuk kucing tu panjat tau sebenarnya. So tak tahulah sebenarnya itu kucing apa yang lompat tiba-tiba daripada tingkap itu. Okey, itu kisah pertama, iaitu lompat. Kisah tu dah settle. Kisah kedua bertajuk Masjid Biru. Okay, selalu tajuk aku satu perkataan je kan, tapi ni ada dua perkataan. Sajalah nak ubah sikit. Okey, kisah ni terjadi dekat salah satu kawasan dekat Selangor. Kawasan kampung lah, senang cerita. Dekat kampung tu memang sangat terkenal dengan banyak sangat kisah-kisah mistik tau. Sebab dia like kampung macam tersorok sikit. So benda-benda tersorok ni memang benda yang menyorok pun suka mengeluarkan dirinya. Macam tu, apa yang aku harap korang faham lagi. Okey, time tu kisah dia terjadi dekat, aku bagi nama Azri. Aku bagi nama Azri. Ini kisah Azri yang nak pergi melawat rumah kawannya dekat kampung tu. Kira nak pergi rumah kawan dia tu, time tu dah sampai maghrib tau. Dia sampai tu dalam waktu maghrib. Dia bila dah sampai tu, dia nak semayang dulu kan. Dia cari-cari masjid tak jumpa. Dia jalan-jalan, dia drive lagi. Ni zaman dulu tau, like 1990 lebih macam tu lah. Dia jalan, si Azri ni jalan.
Dan dia terjumpalah dekat hujung kampung tu ada satu masjid berwarna biru yang sangat megah dan cantik sangat rupa dia. Dan dia pun macam, oh cantiknya masjid. Dia tak tahu pula masjid macam ni ada dekat tempat-tempat macam ni kan, like macam kampung je, tapi masjidnya punyalah cantik kan. Lepas tu dia nampak lah ada orang masuk keluar masuk, ada orang pakai jubah putih, berkopiah, banyak je orang keluar masuk kan dekat masjid tu. Memang kiranya macam tersenggam indah lah masjid tu. Masjid tu warna biru. Lepas tu tapi dia macam tak sedar hati tau. Dia dah sembahyang maghrib, dah waktu maghrib dia dah masuk ni, tapi dia macam tak sedar hati tau. Tapi dia tak jumpa lagi rumah kawan dia tu. Dia selesai, tapi sebab tak jumpa, lepas tu dah masuk waktu maghrib, so dia pun decide untuk sembahyang dulu. Dan dia pun jumpa masjid biru tu, tapi dia tak sedap hati. So dia pun telefon lah kawan. Okay, kita namakan kawan dia Azman. Okay, dan dia pun call kawan dia Azman. Si Azri ni call lah Azman, titi macam tu kan. Lepas tu cakap lah, hello, aku sebenarnya sesat ni, tak jumpa rumah kau lagi, tapi dah waktu maghrib tu aku nak sembahyang dulu. Lepas tu kawan dia macam, kau nak sembahyang kat mana ni? Dekat satu masjid ni, ada masjid biru dekat sini. So dia cakap, masjid biru? Lepas tu macam, kau kat mana ni? Aku tak tahulah, dia dekat hujung-hujung, macam dekat hujung kampung, macam kat Benteng macam tu kan. Masjid warna biru cantik weh, macam tu kan. Kau tak bagi tahu aku pula ada masjid cantik macam ni kat tempat kau. Lepas tu si Azman ni macam, dekat sini ada satu masjid je, masjid warna hijau. Itu masjid paling besar dekat sini, masjid hijau. Macam, tapi ni biru macam tu kan. Tak apalah. Kau datang dulu rumah aku, nanti aku bagi kau jangan matikan telefon ni. Aku bagi tahu kau daripada situ nak pergi mana rumahku, jalan dia. Nanti kau tak sesat lagi kan. Lepas macam, kenapa macam tu kan? Tak ada, kau sembahyang je lah kat rumah aku, senang sikit. Aku dah bawa makan apa semua, nanti makanan sejuk macam tu kan. Lepas macam, yelah. Lepas tu dia pun guide lah kawan dia. Dia pun, si Azman ni tolonglah si Azri ni untuk lalu kelaluan yang betul untuk pergi ke rumah dia. Dan dia pun sampai dekat rumah si Azman. Sudah sampai dekat rumah tu, diorang pun sembahyang apa semua. Okey lah, settle dah maghrib, alhamdulillah. Lepas dia pun cakap lah tadi, si Azri pun baru tanya, kenapa kau tak bagi aku sembahyang kat masjid biru tu? Lepas tu meremang pula aku. Tiba-tiba meremang. Okey, lepas tu si Azman ni cakap, kau nak tahu tak, dekat tempat ni, kat kampung ni tak ada masjid biru tau. Yang kau pergi dekat Benteng tu, itu masjid Bunian sebenarnya. Lepas tu si Azri macam, masjid Bunian? Macam, mana kau tahu? Macam, semua orang kat sini tahulah benda tu macam tu kan, sebab kau orang luar, so kau tak tahulah. Tapi kiranya memang kat sini tak ada masjid warna biru. Yang ada cuma masjid hijau sahaja. Itu masjid paling besar dekat kampung ni. So tak ada masjid biru. Memang tak ada masjid biru. Memang tak logik ada dan tak ada. Dekat Benteng tu memang tak ada masjid. Lepas tu si Azri ni pun macam, oh iya ke? Lepas tu aku tengok orang-orang tadi macam pelik je, macam tak tahu lah, macam masjid tu macam cantik sangat warna biru. Lepas tu macam cahaya kan, like orang-orang tu semua macam semayang khusyuk je macam tu kan. Aku tengok kat lain kali, kau tak tahu kau telefon aku macam tu lah, sebab kau telefon aku dulu tadi. Kalau tak, aku tak tahu dah apa jadi dengan kau. Mungkin kau tak balik lagi kat sini, mungkin kau tak boleh keluar lagi dari tempat tu. Lepas tu si Azri pun bersyukur lah semahunya, sebab ni dia call dulu kawan dia dan dia tak sedap hati kan tadi. So kesimpulannya, kalau korang pergi mana-mana tempat yang korang tak tahu, macam kisah Jepun yang aku pernah mention sebelum, kalau korang tak tahu, korang kenalah bawa orang lokal, orang tempatan ataupun orang-orang yang dah tahu tempat tu, supaya korang tak terlibat dengan benda-benda pelik ataupun supernatural yang ada dekat tempat tu. Faham tak maksud aku? Buat mana-mana yang belum like, sila like, komen, subscribe dan share kalau suka. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang buruk itu datang daripada aku sendiri. Jika ingin jagat wujud memangit cerita. Sa sa di ga